Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke channel Asrul Effendi Hassan. Okay, pada kali ini saya akan meneruskan penerangan dalam kursus peradaban Islam di dalam bab 3 Islam dan isu kontemporari. Okay, dengan lebih detailnya pada kali ini saya akan mengupas tentang isu etika Islam dalam sains dan teknologi. Jom. Okey, peradaban Islam CUS 3003140031. Okey. Okey, di dalam bab 3 Islam dan isu kontemporari, saya akan mengupas banyak isu, tetapi pada kali ini saya akan mengupas tentang isu etika Islam dalam sains dan teknologi. Alright. Okey, sebelum saya pergi dulu berkaitan dengan etika, terlebih dahulu seeloknya saya akan mengupas tentang di masa silam, sebagaimana di dalam bab yang terdahulu di dalam bab tamadun Islam, saya telah mengatakan bahawa Islam telah melahirkan ramai tokoh-tokoh Islam dan saintis pada suatu ketika dahulu. Di sini saya paparkan beberapa tokoh yang boleh dijadikan sebagai satu kebanggaan kepada kita umat Islam. Antaranya Ibn Sina yang banyak menemukan perubatan moden yang dibincangkan dalam Al-Qanun. Kajian dan penemuan beliau sangat-sangat berguna dalam dunia perubatan sehingga sekarang, seperti perbincangan berkaitan penyakit kencing manis dan jangkitan penyakit saraf dan banyak lagi lah. Di sini saya hanya sekadar memetik beberapa sumbangan beliau. Kemudian Al-Biruni yang pada ketika itu mampu menentukan jarak antara bintang melalui cerapannya. Al-Biruni merupakan salah satu tokoh Islam dalam bidang astronomi. Kemudian Al-Khawarizmi digelar sebagai bapa algebra yang membincangkan kepentingan serta penyelesaian algebra dalam kehidupan seharian dalam karyanya yang berjudul Al-Mukhtasara fi Al-Khisab Al-Jabar wal-Muqabalah. Okey. Kemudian Ibn Haytham dikenali sebagai bapa optik moden kerana penemuan beliau terhadap gerakan cahaya serta fenomena optik. Beliau menggunakan mesin larik untuk membuat cermin, kanta cembung dan cengkung. Beliau juga merupakan pelopor penemuan teknologi kamera dan projektor pada zaman ini. Ini merupakan salah satu yang boleh dijadikan kebanggaan kepada kita umat Islam untuk menjadi satu daya penarik supaya kita lebih minat terhadap sains dan teknologi. Alright. Sains dan teknologi. Selangkah kemajuan manusia yang dicapai, 1000 kebaikan yang dapat dinikmati. Setiap perubahan, inovasi yang kita buat akan banyak manfaat yang kita akan perolehi. Kemudian demi kehidupan pada hari mendatang, manusia kini berpusu-pusu meneroka segala ilmu pembangunan. Meneroka segala ilmu pembangunan hidup yang ada bagi memperbaiki taraf hidup dari generasi ke generasi. Kemudian segala aspek dirangkumkan untuk merealisasikan setiap insan yang menginginkan kemajuan kepada kehidupan manusia sejagat. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemajuan pesat dalam pelbagai aspek sains dan teknologi pada masa kini. Landasan agama Islam, landasan agama Islam menjadi satu batu aras agar manusia tidak tersasar jauh dalam mengejar pembangunan. Ini yang dikatakan dalam kita mengejar sains dan teknologi. Islam ada asasnya ataupun lebih disebut dengan nama etika. Okey. Pada tajuk kali ini saya akan membicarakan tentang tajuk etika Islam
dalam sains dan teknologi. Okey. Dalam etika Islam dalam sains dan teknologi banyak isu berkaitan dengan sains perubatan moden sehingga kini perlu diperdebatkan agar selari dengan kehendak Islam. Bagi menjaga etika sains teknologi Islam, maka elemen-elemen asas etika Islam perlu dipatuhi. Banyak sekarang ni penemuan-penemuan, kecanggihan-kecanggihan, teknologi-teknologi yang terkini, kebanyakan banyak yang tidak berpadanan ataupun bercanggah dengan agama Islam. Seharusnya saintis dan teknologi Islam sebelum membuat sesuatu perubahan hendaklah ada etikanya. Di dalam Islam dia ada 3, dari segi akidahnya, dari segi syariahnya dan segi akhlaknya. Okey, kita pergi satu persatu dan kita akan kupas daripada 3 aspek ini. Pertama, etika Islam dan sains teknologi dari segi akidah. Setiap saintis dan teknologi hendaklah mempunyai keimanan yang kukuh, kerana keimanan merupakan asas etika Islam dengan meyakini bahawa Allah Subhanahu Taala lah yang memberi petunjuk, memberi rezeki, memiliki segala ilmu dan tidak ada sesuatu pun yang berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Dan akidah inilah juga yang akan menentukan arah matlamat sesuatu tindakan dilakukan untuk Allah ataupun sebaliknya. Okey. Itu peranan akidah terhadap saintis dan teknologi, saintis Islam. Kemudian saintis dan teknologis Islam ni hendaklah menjadikan syariah sebagai satu pegangan, kerana ia sebagai satu asas untuk melengkapkan diri sebagai seorang hamba dan khalifah di muka bumi dengan mengekalkan keseimbangan alam. Ini contohnya banyak teknologi hari ini yang banyak mengabaikan, banyak merosakkan alam sekitar, yang mana kerosakan ini memberi kesan yang amat buruk kepada kehidupan masyarakat. So seharusnya saintis-saintis dan para jurutera hendaklah memikirkan tidak memikirkan keuntungan semata-mata. Sebaliknya asas syariah hendaklah menjadi pegangan. Kemudian mengetahui sesuatu tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslim dengan membangun teknologi yang memberi manfaat kepada manusia dan alam. Seharusnya para jurutera ataupun saintis tidak memikirkan keuntungan semata-mata, tapi sebaliknya hendaklah memikirkan benda itu memberi manfaat kepada manusia dan alam, dan seharusnya kemanfaatan ini hendaklah menyeluruh kepada semua kehidupan manusia, dan seharusnya suatu tindakan itu tidak lari daripada syariat Islam. Dan seterusnya, aspek yang ketiga yang perlu diterapkan kepada saintis, para jurutera, pada teknologis adalah akhlak. Akhlak ini merupakan satu asas yang menentukan sama ada baik buruk sesuatu tindakan ataupun tingkah laku. Sifat ikhlas dan niat yang baik adalah aras petanda akhlak seseorang kepada Allah SWT yang sudah pasti memberi kesejahteraan secara menyeluruh. Pengukur kesan tindakan ataupun aktiviti ke atas alam dan manusia. Sifat ihsan menjamin sesuatu amalan dan pekerjaan dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab. Seterusnya, melahirkan insan yang committed pada pekerjaan yang dilakukan dan bersabar serta mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Inilah 3 aspek yang dikupas di dalam tajuk etika Islam yang seharusnya perlu ada ketiga-tiga perkara ini, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Ketiga-tiga perkara inilah yang akan membawa sesuatu perubahan ataupun satu ketamadunan, sama ada ia menepati kehendak syariat ataupun bercanggah dengan syariat Islam. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Diharap anda semua mendapat manfaat di sebalik perkongsian ini. Untuk itu, untuk akhir kata, jangan lupa like, komen dan subscribe
channel saya.